Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Aku Hairis. Kisah ini berlaku kira-kira 2 tahun lepas, waktu aku menumpang sementara di rumah kakak angkat aku. Aku ditugaskan untuk menyertai kajian di Johor selama 2 minggu, dan dalam masa yang sama ada bilik kosong di rumah kakak angkat aku. Hari pertama aku sampai di rumah Kak Jilah, aku rasa sedikit seram. Perasaan meremang tuh tiba-tiba hadir. Sekali pandang rumah Kak Jilah nih, biasa aja. Rumah flat 3 tingkat. Ada 3 bilik dan agak cantik susunan perabot dalam tuh. Kak Jilah nih memang peminat Shopee. Semua hiasan dibelinya dari Shopee. Tapi rasa seram tuh tetap ada. Seolah-olah ada yang menyambut kedatangan aku. Selesai mandi dan sholat maghrib, aku pun keluar ke dapur untuk bantu Kak Jilah masak. Sedang seronok menggoreng telur dadar tuh sambil berborak, tiba-tiba aku tercium bau ikan masin. Kuat sangat bau tuh. Bau tuh datang dari pintu belakang, yaitu dekat dengan dapur memasak. Mula-mula aku pikir bau sampah, tapi makin lama makin kuat bau tuh. Rumah jiran gak yang goreng ikan masin nih, kuat betul bau. Aku mengomel sendirian. Jangan tegur dia, biarkan aja. Tiba-tiba Kak Jilah membalas. Bulu tengkuk aku meremang masa tuh. Pengalaman seram aku memang banyak, tapi aku berharap tak berlaku apa-apa, sebab aku nih memang penakut. Lagi-lagi di rumah nih hanya ada aku dan Kak Jilah. Lepas tu Kak Jilah pun buka TV waktu kami sedang makan untuk kurangkan rasa sunyi. Flat Kak Jilah nih memang tersorok di hujung sekali dan agak sepi. Sesekali kedengaran selakan anjing liar. Aku tak dapat bayang macam mana Kak Jilah duduk seorang diri tanpa rumet. Hati kering betul. Kak Jilah, bayar sewa 1 rumah lah kan? Kenapa tak cari penyewa lain untuk 2 bilik tuh? Soal aku. Malas lah. Bilik hujung tuh akak buat office. Semua barang-barang lukisan letak ke situ. Dan bilik hujung tuh kosong aja. Tapi malas nak cari orang baru. Banyak songe pula nanti. Jawabnya bersahaja. Orang baru? Maksudnya pernah ada roommate Banyak pula mulut aku malam tuh. Rasa nak tampar mulut sendiri. Kak Jilah tersenyum tanpa cakap apa-apa. Kami berhenti berborak di situ aja. Mungkin Kak Jilah pernah ada krisis dengan ex roommate dia. Sebab tu dia nampak tak berminat nak cerita banyak. Malam tu, sebelum tidur, aku akan cek semua WhatsApp yang masuk. Risau terlepas pandang sebab esok pagi dah start kerja lapangan. Sedang ralit membaca WhatsApp grup tu, pintu aku diketuk. Aku cepat-cepat bangun dari katil dan buka pintu tu. Mungkin Kak Jilah. Tapi, bila aku buka pintu tu, tiada sesiapa. Aku pandang sekeliling. Cuma ada ruang tamu yang gelap. Tapi, aku tak silap dengar. Memang pintu bilik aku yang diketuk tadi. Aku pandang lagi sekeliling. Dan kali ini, rasa nak keluar jantung aku tuh. Tidak jauh dari aku, dalam kegelapan ruang tamu tu, ada sepasang mata merah sedang merenung ke arah aku. Entah mata siapa, tapi matanya merah menyala dan mengerikan. Aku terus menutup pintu dan berlari ke katil. Dan lepas tu, aku call Kak Jilah. Aku cakap, aku nampak benda kat ruang tamu tadi. Kak Jilah ni masih buat kerja di bilik tengah, tidak jauh dari bilik aku. Kak Jilah cakap, dalam 5 minit dia datang ke bilik aku. Dia nak habiskan sikit lagi kerja. Jangan takut,
Tak ada apalah katanya. Aku nih berselimut sementara menunggu Kak Jila datang. Ayat kursi aku biar terpasang. Iris. Tiba-tiba pintu bilik aku diketuk, diiringi suara Kak Jila. Buka aja Kak, Iris tak kunci pintu, ceritaku. Aku tak ada kekuatan nak bangun pergi buka. Tubuh aku masih menggigil. Iris. Sekali lagi suara Kak Jila menyapa. Dengan rasa takut, aku bangun juga. Mungkin Kak Jila tak dengar suaraku tadi. Entah kenapa, masa itu aku rasa takut. Takut yang teramat sangat. Macam ada benda sedang mainkan aku. Iris, oke tak nih? Sebaik jam membuka mata, Kak Jila ada di sebelah bersama 2 orang wanita dalam lingkungan 40-an. Akak jumpa Iris pengsan depan pintu bilik. Ni Kak Nor dengan Kak Midah. Jorang duduk rumah sebelah. Akak terpaksa pergi panggil orang sebab risau Iris tak bangun. Tadi Iris nampak. Ya, akak tahu. Dah ramai cakap benda yang sama. Sebab tu akak malas cari penyewa. Akak pun selalu kena kacau. Tapi akak buat tak tahu. Esoknya, aku dah mula keluar untuk kerja lapangan. Dalam pukul 8 malam, baru sampai di rumah. Nak naik ke tingkat 3, aku perlu lalu tingkat 2 yang gelap sebab lampu rosak. Cuma ada cahaya samar-samar dari lampu jalan di sebelah blok. Goyah juga hati aku nak melangkah masa tu. Tiba-tiba, seekor kucing melompat di hadapan aku. Sebaik je kakiku menjejakkan kaki di anak tangga di tingkat 2. Aku beristighfar. Sudahlah aku ni penakut. Aku naik cepat-cepat. Dan waktu aku lalu rumah jiran sebelah, aku perasan ada kain putih terbang melayang di sebelah kanan aku, iaitu di luar koridor. Laju dan tak sempat nak tengok jelas. Yang pasti kain putih itu terbang ke arah pembuangan sampah di belakang blok. Lepas tu, aku mengetuk pintu bertalu-talu sebab terlampau takut. Yalah, dan nampak kain putih terbang kan? Tiba-tiba ada satu suara menyapa aku. Baru balik? Aku tersentak. Jantung aku pula berdegup tanpa had. Wajah aku dah pucat desi dengar suara seram yang entah datang dari mana. Aku pejamkan mata sambil peluk beg aku. Ayat kursi pun dah berterabur aku baca. Tiba-tiba aku tercium bau ikan masin. Bau yang sama macam semalam. Dan suara tu mengejek aku. Dia kata, jangan baca. Lalu ketawa mengilai. Aku makin pejamkan mata. Aku terus-menerus panggil Kak Jila. Syukur suara aku masih ada. Aku menjerit dengan mata terpejam. Tetapi hilaian tawa tu makin jelas kedengaran. Seolah-olah aku berdiri sebelah lembaga tu. Dah lama Kak Iris sampai? Kak Jila membuka pintu. Dia bertelekung. Maaflah, akak solat tadi. Aku buka mata dan pandang sekeliling. Tak ada sesiapa. Bau tadi pun dah hilang macam tuja. Akak, malam ni Iris tak tidur dengan akak. Aku terus masuk, ambil barang-barang dan bawa ke bilik Kak Jila. Tak sanggup aku kena kacau lagi. Sejak malam tu, Kak Jila akan tunggu di bawah kalau aku balik. Gangguan pun tak ada kalau berteman. Tapi pernah aku nampak kelibat kain putih di kawasan flat Kak Jila sewaktu pulang malam. Mungkin tempat makhluk tu. Okeylah, setakat ini je cerita aku. Nanti aku akan cerita tentang Histeria pula. Terima kasih sebab dengar cerita aku ni. Sampai jumpa nanti di next cerita. Sekian.